Adakah Natalia anak Gerard akan membentangkan pendapat saya mengenai tentang kewujudan hantu ini bagi membuktikan bahawa kewujudan hantu sememangnya tidak benar sama sekali? Adakah hantu benar atau palsu? Kewujudan hantu telah menjadi perbualan hangat sejak awal dahulu. Masyarakat mempunyai pendapat yang berlainan di mana sesetengah percaya akan kewujudan makhluk ini, manakala selebihnya tidak mempercayainya. Namun, terdapat beberapa alasan yang mampu membuktikan bahawa kewujudan hantu ini tidak benar. Malah, kemungkinan hanya kabar angin di mana kewujudannya tidak dapat dibuktikan oleh sesiapa. Salah satu alasan bahawa kewujudan hantu itu tidak benar sama sekali adalah hal ini kerana kewujudan hantu itu hanyalah mitos semata-mata. Kewujudan hantu adalah mitos. Mengapa dikatakan mitos? Kewujudan hantu ini hanyalah sekadar cerita dongeng yang direka oleh orang dahulu kala sebagai nasihat dan peringatan kepada anak-anak muda yang sentiasa cuai dan nakal hanya untuk menakut-nakutkan mereka. Hal ini kerana setiap anak-anak mempunyai sifat penakut yang membuatkan mereka percaya bahawa hantu ini akan mengganggu mereka jika mereka berperilaku tidak baik atau jahat. Jangan pulang terlalu lewat merupakan ungkapan yang sering diucapkan oleh orang pada zaman-zaman dahulu. Salah satu nasihat ibu bapa kepada anak mereka yang masih kecil agar tidak pulang ke rumah selepas matahari terbenam supaya tidak diganggu oleh makhluk mistik. Hal ini hanya berniat agar anak-anak tidak bermain dalam suasana yang gelap dan sunyi bagi mengelakkan diri daripada kecederaan. Maka dengan itu, cerita hantu direka agar mereka berasa takut dan tidak membawa diri ketika waktu malam. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa kewujudan hantu itu tidak benar sama sekali dan hanya mitos yang bertindak sebagai peringatan. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Nurlana Akmal dan hari ini saya akan terangkan tentang fakta tentang hantu dan adakah ianya realiti ataupun imajinasi. Ramai dalam populasi orang kita, khususnya yang beragama, telah berkongsi pengalaman mereka bertemu dengan makhluk ini, makhluk halus dan sebagainya, makhluk realistik. Dan adakah itu salah satu punca kenapa populasi kita mempercayai hantu ini? Dan ramai juga penganut agama membincangkan kehidupan selepas kematian dan dalam satu bentuk yang lain. Agama-agama lain mereka juga mempercayai hantu ini. Dan maklumat mengenai hantu ini boleh didapati begitu senang, begitu mudah, terdapat di laman web yang menyokong kepercayaan ini. Tetapi kebanyakannya saya mengulanginya bahawa idea itu palsu. Palsu semata-mata. Kesimpulannya, bahawa sebarang perubahan dalam atmosfera adalah disebabkan oleh sebab-sebab paranormal. Secara logiknya tidak betul. Tidak betul. Orang tersalah tafsir keputusan kerana bias dengan pengesahan daripada luar dan hanya mencari bukti yang menguatkan kepercayaan mereka terhadap hantu. Kepercayaan mereka itu bukan tertakluk dari pengalaman mereka sendiri, tapi daripada pengalaman ataupun pengaruh luar. Sekian daripada saya, Liana. Setiap perkara mesti ada sebab, mesti ada punca. Jadi, kewujudan mereka apa puncanya? Bagi saya, itu karut dan palsu semata-mata. Sekian, terima kasih. Hai, saya Malisa, anak Yesus. Pada hari ini saya ingin membentangkan pendapat saya tentang kewujudan hantu. Bagi saya, hantu itu tidak wujud dan saya tidak akan percaya.
dengan kewujudan hantu. Hal saya mengatakan demikian kerana sebagai umat Kristian, kita menganggap bahawa hantu itu cuma halusinasi yang bermain di fikiran kita. Apakah itu halusinasi? Halusinasi merujuk kepada individu yang mendengar bisikan suara, melihat, merasai atau terbau sesuatu yang sebenarnya tidak wujud secara realiti. Dan seperti yang kita tahu, agama Kristian dahulu pernah memburu kepala manusia. Singkat dikatakan, tindakan tersebut dikenali sebagai ngayau. Ngayau ialah merupakan tradisi kaum Dayak Iban pada suatu masa dahulu. Namun kini, tradisi memburu kepala atau ngayau tidak lagi diamalkan dan telah diharamkan oleh kerajaan, terutamanya pada zaman penjajahan lagi. Dan disebabkan mereka berani ngayau, mereka tidak takut dan tidak akan percaya dengan kewujudan hantu tersebut. Selain itu, mereka juga mengatakan bahawa hantu cuma kisah rekaan semata-mata. Hal ini kerana hantu merupakan makhluk yang bukan fizikal dan tidak semua orang dapat melihat hantu. Jadi, penting sebagai kita umat Kristian untuk percaya kewujudan Tuhan berbanding dengan kewujudan hantu. Sekiranya kita rajin bersolat ataupun rajin bersembahyang, kita tidak akan percaya dengan benda-benda yang mengarut seperti hantu dan sebagainya. Jadi, pengajaran yang kita dapat dari video saya sekali ini ialah jangan sesekali percaya dengan benda yang bukan-bukan dan rajin-rajinlah kita solat ataupun sembahyang, supaya kita dikelilingi dengan aura-aura yang positif. Dan jika kita mempunyai aura yang positif, otak kita juga akan berfikiran positif dan sebagainya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Kalvina Erika anak Cici. Saya ingin membentangkan tentang pendapat saya menurut sains dan psikologi. Kebanyakan pengkaji sains mengatakan bahawa penampakan hantu itu juga sebahagian dari halusinasi minda sendiri, bukannya seperti digambarkan seperti di dalam filem seram atau media sosial. Mengenai pendapat kewujudan hantu tidak benar boleh dikaitkan dengan sains dan psikologi. Antaranya, cahaya malap dan tidak sekata. Cahaya memainkan peranan penting untuk mencetus halusinasi kepada minda seseorang. Lampu malap dan tidak sekata ini memudahkan otak kita berada pada tahap separa sedar dengan mudah justru membuatkan otak kita berhalusinasi. Selain itu, teknik pernafasan dan meditasi yang salah berfungsi untuk mendiamkan suara hati, justru membuatkan jiwa berasa lebih tenang. Namun dalam situasi tertentu, ada juga sesetengah orang boleh berhalusinasi kerana dikatakan berjaya mendiamkan suara hati mereka, tetapi otak masih dalam kesedaran. Biasanya, ini dapat menyebabkan gangguan mental kerana jin suka mengganggu dengan berbisik ayat yang boleh membuat seseorang histeria. Menurut psikologi, tidak tidur untuk tempoh yang lama juga boleh menyebabkan kita berhalusinasi mengenai kewujudan hantu. Bagi anda yang pernah tahan tidur untuk 2 hingga 3 hari, pasti pernah mengalami situasi melihat kilauan melalui mata anda. Ini tanda badan terlalu letih. Dalam situasi ini, kebanyakannya boleh bahaya sehingga mereka boleh terdengar suara halus, penampakan lembaga dan sebagainya. Seterusnya, medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik adalah perubahan cas tertentu seperti elektron dalam kuantiti yang tinggi. Hal ini juga dikatakan sangat berkait rapat dengan kejadian rumah hantu dan sebagainya. Menurut pengkaji yang menyokong pendapat ini, medan elektromagnetik mampu mengubah penghubungan sel-sel otak, justru
menyebabkan keadaan panik, ketakutan, perbuatan luar dari kebiasaan dan lain-lain. Assalamualaikum, nama saya Hanisa daripada Kumpulan Antigos. Saya nak berikan pendapat saya tentang kenapa saya tak percaya dengan kewujudan hantu. Saya mengikut kepada pandangan Islam bahawa hantu ni sebenarnya sesuatu yang tidak wujud pun. Ianya tidak lain dan tidak bukan merupakan satu perkara yang berkaitan dengan jin dan juga syaitan. Jin dan syaitan ni diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berupa-rupa bentuk dan menyerupakan diri dengan bentuk-bentuk tertentu hanya untuk menakut-nakutkan manusia saja. Jadi selain itu, syaitan ni tak ada kemampuan pun untuk berubah-ubah bentuk mereka ni. Tapi boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada mereka beberapa perkataan yang mana kalau mereka sebut ataupun buat benda tu, mereka dapat mengubah bentuk mereka dalam bentuk-bentuk lain dan menyerupakan diri dengan sesuatu yang berbeza. Jadi kadang-kadang syaitan ni dia datang dekat manusia bukan dengan bisikkan perkara was-was saja. Akan tetapi ada sesuatu ketika ia datang dalam bentuk manusia juga. Jadi kita boleh dengar suara tapi tak boleh nampak pun bentuknya. Ia juga boleh menyerupakan diri dengan bentuk-bentuk yang pelik seperti objek. Kesimpulannya, hantu pada hakikatnya adalah penyerupaan yang dilakukan oleh jin dan juga syaitan untuk menakut-nakutkan manusia. Ia bukan berasal daripada roh orang mati seperti mana yang dipercayai oleh sebahagian masyarakat kita. Di samping itu, kita tidak dibenarkan untuk berlebih-lebihan dalam perkara yang melibatkan alam gaib. Jadi, berhentilah mempercayai perkara khurafat atau tahyul yang sering berlega di dalam masyarakat kita. Nama saya Elena Vina Minti Mazlan. Okay, sekarang saya nak cerita tentang apa itu syirik. Macam kita dapat tahu, syirik ni memang sangat terkenal dekat Malaysia. Daripada zaman nenek moyang kita lagi, sampailah sekarang. Syirik ni bermaksud percaya pada suatu benda yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Macam yang kita tahu, perbuatan syirik ni terkutuk. Dan orang yang mengamalkan perbuatan syirik dipanggil sebagai musyrik. Syirik ni sebenarnya lebih kepada berharap kepada kuasa lain selain meminta kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya dekat syirik ni sanggup habiskan duit jumpa bomo semata-mata nak meminta sesuatu. Syirik ni juga bukan sahaja melakukan aktiviti pemujaan, tapi kadang-kadang sanggup gali kubur atau makam ahli ulama'. Syirik terdiri dari 3 jenis, iaitu syirik akbar, syirik ashar dan syirik amali. Syirik akbar menyebabkan seseorang yang beragama Islam keluar dari agama. Syirik ni menyembah benda seperti kubur, pokok, batu dan sebagainya serta menganggap dirinya lebih rendah daripada benda-benda tersebut. Syirik ashar pula setiap ucapan atau perbuatan yang dinyatakan syirik oleh syara tetapi tidak sampai keluar agama. Ia merupakan dosa besar yang dapat mengantar kepada syirik akbar. Syirik ni terjadi hanya kerana seseorang itu melakukannya dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk. Akhir sekali, syirik amali ialah percaya ada kuasa lain yang berkuasa selain Tuhan.
Syirik ni boleh menyebabkan seseorang itu keluar daripada Islam. Akhir sekali, jika anda dalam kesulitan, anda seharusnya berdoa dan minta kepada Tuhan. Tidak kira anda beragama apa sekalipun. Sekian, terima kasih. Good boy. Good boy. Daryl? Mm-hmm.